Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita jadi salah seorang daripada orang menututi ilmu, salah seorang yang duduk di dalam majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita syukur banyak-banyaklah di atas pilihan Allah di atas kita, kita boleh mari pada hari ini deh. Insya-Allah pada masa kita masuk dalam majlis ni kita kena tawajuh. Hati kita, perbuatan kita semua kena tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena perhati dengar. Jangan orang panggil kata jangan badi dengan orang ngajar. Sebab orang ngajar ni bukan yang ngajar daripada kitab belakang dok. Dia kena ada ilham daripada gapo dia ingat nak goyak yang dia hurai gapo saat itu. Kalau cacuk masuk ke tak ingat nak goyak gapo sebab kita kecek itulah. Aku nak goyak gapo rasaan ni. Jadi nak goyak gapo dah tak ingat saat ni apa? Cacuk dengan perbuatan lain. Sebab tu kita kena gapo tawajuh hati kita. Kalau kita kecek orang tepi kita pun bawa wak jadi dia tak faham juga. Bawa wak jadi dia tak faham juga. Sebab tu belum daripada nak masuk ngaji tu kena wak persiapan siap lalu dah. Sebab tu kita tawajuh. Apabila kita tawajuh, ilmu kau terlebih banyak masuk dalam dada kita. Terlebih lancar. Supaya cuahai dalam bekah lah. Ya takung ya terima deh. Sebab apa? Sebab kita tawajuh. InsyaAllah hari ni seminggu sekali kita main ngaji. Ilmu perkenaan dengan kita ngaji tiap minggu ni. Mudah-mudahan hari ni kita kau banyak sekali. Kau banyak sekali apa yang goyak oleh tok guru kita. Kita kau banyak sekali. Dapat faham sekali. Dan insyaAllah hari ni supaya tiap-tiap minggu juga kita nak ngaji 2 kitab. Iaitu kitab yang pertamanya kitab perdoain. Kitab perdoain ni adalah kitab yang dia nak kecek, nak royak perkenaan dengan fardu'ain. Fardu'ain ni adalah perkara yang wajib kita kena tahu. Apabila seorang akan balik, maka wajib dia kena tahu beberapa perkara yang sakut paut dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tak tahu, maka tak lepas. Kalau tak tahu, maka jadi berdosa tiap-tiap hari. Salah satu daripada barang yang kita wajib kena tahu iaitu kisah perkenaan dengan orang-orang yang dekati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kenal Rasulullah, tapi kena kenal orang ahlul bait, bermakna orang di dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali kena kenal mak-mak bagi puak kita ni untuk jadi contoh, untuk jadi tauladan, untuk jadi contoh bagi kita nak hidup. Kata kita kena tiru siapa? Kena tiru mak kita lah. Siapa mak kita? Bining-bining Rasulullah. Tu deh. Kalau kita tiru mak kita, kita ambil contoh Ummul Mukminin, mari jadi contoh hidup kita. Maka apabila kita ambil contoh-contoh mereka, maka kita akan jadi kena kedudukan kita dan baik kedudukan kita. Ambil contoh, dengar kisah dia, ambil dia mari jadi contoh teladan atau ambil dia mari jadi aidan bagi kita insya-Allah. Jadi hari ni kita nak mari sambung daripada seorang kisah satu kisah daripada seorang bini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saudah binti Zam'ah. Ada seorang bini Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah. Bini Nabi ni ada 11 orang semua.
Yang pertamanya Khadijah binti Khuwailid. Dan di kalangan bini Nabi juga Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Saudah binti Zam'ah, ne Ummu Salamah binti Abi Umayyah, 7 Safiyah binti Huyyi, 8 Maimunah binti Al-Haris, 9 Zainab binti Jahshin, yang ke-10 Zainab binti Khuzaimah, yang ke-11 Juwairiyah binti Al-Haris. 11 orang ni yang jadi ummul mukminin, jadi mak bagi segala orang mukmin. Hari ni kita duduk di orang yang kelima, yakni isteri Rasulullah, salah satu daripada isteri-isteri Rasulullah yang bernama Saudah binti Zam'ah. Umi Habibah kita ngaji dah minggu dulu, kata dia adalah orang lagu mana macam mana. Khadijah kita ngaji dah perkenaan dengan kisah dia. Hafsah kita ngaji dah perkenaan dengan kisah dia. Aisyah pun supaya kita ngaji dah kisah dia. Hari ni kita nak ngaji orang kelima, iaitu Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ni, Nabi SAW kalau kita dengar kisah dia, ia ada 1 tahun yang Allah ujikan kuat Nabi kita. Uji besar. Uji dengan kekuatan. Yang mana Rasulullah kena becek dengan 2 orang yang dia cintai. Yang pertamanya pak dara iaitu Abu Talib, yang jaga dia semenjak daripada dia walih daripada tok dia sehingga sampai ke dia nikah. Dia gapo. Kita kira-kira mari perak semenjak daripada 8 tahun ni. Perak semenjak daripada 8 tahun sehingga sampai ada anak cucu ni, sehingga sampai bini ni, supaya dah lah kita tak ada pok. Maka pada tahun Amul Husni, tahun kesedihan ni, Allah Subhanahu Wa Taala panggil Abu Talib. Mati dalam hal keadaan tak ada dapat hidayah daripada Allah. Jadi sebagai pok darah Nabi, jadi sebagai orang jun cara kepada Nabi, jadi sebagai orang yang duk bela Nabi di dalam dakwah, orang yang nak Nabi kata ke Nabi dia lah orang jun cara ke Nabinya. Orang tak gamuk nak tell Nabi, tak gamuk nak buat gapo ke Nabi pada masa tu, bakti ada Abu Talib yang jun bela Nabi SAW. Dia tak boleh orang yang nak anak dara dia. Tapi walau cinta kepada Nabi setara mana, walau kasih kepada Nabi setara mana sekalipun, tapi dia mati dalam hal keadaan tak dia berimej dengan Rasulullah. Ning yang waktu jadi Rasulullah saat itu ugah hati dan sedih sebab dia tahu orang yang mati dalam kekufuran kena gap. Dia tahu kata kalau mati dalam hal keadaan tak ada berimej dengan Allah, tak berimej dengan dia, maka selepas daripada mati kena gap. Ning tahun kesedihan. Dan pada tahun tu juga Nabi SAW tak beberapa hari selepas daripada Abu Talib mati pula Khadijah, isteri tercinta yang pada masa ketika tu Nabi ada seorang yang bernama Khadijah. Seorang tu je mati. Mati sekali lah kita kata tak berapa hari. Setengah ulama kata sebulan, setengah ulama kata 3 hari. 3 hari. 3 hari mati Abu Talib. Lepas daripada tu mati Khadijah pula. Pak darah mati bini pula. Anak kecil-kecil lagi tinggal. Fatimah kecil lagi. Sabit tu lah. Ni orang panggil tahun kesedihan bagi Rasulullah. Sedih lagu mana? Dulu kalau Nabi tu pergi dakwah di luar sana, kalau Nabi tu pergi dakwah di dalam negeri Mekah, pasal kerjaan Nabi ni dakwah. Jung ajak orang daripada kekufuran kepada hidayah, daripada kegelapan kepada cerah, daripada orang tak tahu gapo kepada orang jadi reti, jadi panah. Nabi gitu pergi dakwah tiap-tiap hari, pasal tu kerjaan dia. Maka apabila Nabi pergi kerja dakwah tu gapo tak Nabi kena gapo tak Nabi kena berjumpa, macam-macam Nabi kena berjumpa, iaitu salah satu daripadanya maki, caci, kata, sepak, pekong dengan thai utol lembek, pekong dengan gotu-goni. Jadi susah dalam masa Nabi pergi kerja dakwah. Dulu ketika pak darah tak mati lagi, ketika bining tak mati lagi,
Ketika Nabi tu bagi keluar untuk nogi seba dakwah, kalulah kena puak-puak orang kafir Quraisy ni buat kena atau buat nyanyo kepada Rasulullah, tak apalah pot darah Junati tepeh. Tak apalah pot darah Junati belah. Siapa dia nak Muhammad? Siapa dia buat Muhammad? Dia lah orang jembelah. Tapi sekarang telah meninggal. Tak ada dah. Pot darah Rasulullah mati. Tak ada orang jembelah di luar sana. Orang yang tempat tak gamuk pun tak ada dah dulu. Orang tak gamuk ke Abu Talib. Pasal Abu Talib ni orang debel dalam negeri Mekah. Tapi sekarang tak ada dah. Nah, Nabi susah, ugah hati daripada maki caci, daripada orang duk kata, lepas daripada yang dakwah, yang klik, mari dumur dalam hal keadaan bosan dan dalam hal keadaan sedih hati saat ni. Mari jumpa buka pintu, jumpa dengan Khadijah yang muka sentiasa manis sama sambut Rasulullah, yang sentiasa kecek lembut sama dengan Rasulullah, yang sentiasa pandai nak bela Rasulullah, nak jaga, nak gaya Rasulullah daripada nak suruh naik semangat dalam kerja dakwah. Maka sekarang buka pintu kosong. Tak ada siapa dia juga. Tak ada siapa dia juga. Deh, mati kedua-dua. Ning buat jadi susah, ning lah orang panggil tahun Amul Husni. Sebab tu lepas daripada tahun ni timbul perlakuan satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah bui hadiah kepada Nabi yang memboleh lakoh tahun tu dengan sabar. Yang memboleh lakoh ujian aku bui kamu tu dengan sabar. Maka aku nak beri kamu satu hadiah yang tak pernah bui kepada Nabi mana-mana sekalipun, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala perjalakan Nabi kita daripada Mekah kepada Baitul Muqaddis, daripada Baitul Muqaddis naik ke langit yang ketujuh sehingga sampai mustawa, boleh kita tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra dan Mi'raj. Gapo tu? Hadiah. Kongkwan, hadiah untuk orang yang sabar. Dengan jumpa ujian gitu mau lalu. Selepas daripada ia klik daripada Taif. Ya gitu buat ya susah. Ha? Ya susah buat tepat darah dengan bini tak ada. Dan maka apabila Khadijah radhiyallahu anha mati, maka Nabi ni duduk dalam kesedihan. Orang panggil duduk dalam sedih. Isteri mati. Dia tak ada edah bagi Nabi. Tapi Nabi duduk dalam kesedihan. Bermakna tak ada fikir nak bini. Tak ada fikir nak menikah dengan siapa-siapa dia sekalipun. Dah. Sehingga lepas daripada masa yang dia mati, Khadijah lama saat itu, sahabat-sahabat tengok kepada Rasulullah. Susah. Orang jatuh tak ada bini ni susah. Makan ni, minum ni, anak kecil, rumah tangga. Siapa dia nak bela? Siapa dia nak jaga? Kalau tu Rasulullah nak nikah, dia tak nikah dah. Sebab apa? Sebab ada sahabat kita tanya Rasulullah, "Bapa ya Rasulullah engkau masih duduk bujel lagi ni ya Rasulullah? Bapa ya Rasulullah engkau masih tak menikah, tak cari isteri, tak cari bini, tak cari orang nak mari jaga rumah tanggamu, jaga anak-anak pinamu. Bapa engkau masih duduk dalam hal keadaan tak ada isteri ni. Sedangkan kalau engkau sebut ya kata nak nikah, penuh orang Tino bangsa Quraisy, orang Tino di dalam negeri Mekah pakak nak kepada engkau ya Rasulullah. Orang pakak ada tunggu-tunggu ya bila engkau nak buka peluang untuk nak nikah. Dan kalau kau buka peluang untuk siapa dia sekalipun pakak orang rebut nak jadi bini Rasulullah. Pasal orang tahu, kata kalau jadi bini Rasulullah tu adalah pangkat umul mukminin. Boleh jadi mak bagi segala orang mukmin. Bini sahabat-sahabat Nabi pakak duk ngiling dengan Nabi. Sehingga seorang sahabat Nabi tu atta seorang mari kecek dengan Rasulullah. Mari kecek kira dengan Nabi ni. Seorang sahabat Nabi tu hattalah bini dia mari kecek dengan Nabi SAW. Namanya Khawlah. Khawlah ni masuk pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun kita tanya Rasulullah. Bapa Rasulullah tak cari lagi isteri? Bapa Rasulullah tak bergaduh dengan nak bini? Deh, bapa tak cari orang Tino bangsa Quraisy? Bapa tak cari orang Tino kat dalam negeri Mekah kita ni? Deh. Maka Rasulullah jawab, ada ke orang yang boleh tanding dengan Khadijah radhiyallahu anha? Ada ke? Ada ke orang Tino yang boleh tanding dengan Khadijah radhiyallahu anha?
Ada kau retina yang boleh seperti mana Khadijah radhiyallahu anha. Ada kau retina boleh duduk seperti mana Khadijah radhiyallahu anha. Kalau kita nak bining kena supah dulu atau kena terlebih baik daripada hak dulu. Kalau boleh teruk daripada hak dulu, tetap baik duk so ke. Deh. Sebab tu apabila tanya lagu tu, maka Khawlah kata, kalau nak cari orang Tino yang seperti Khadijah di atas muka bumi ni tak ada dah ya Rasulullah. Tak ada dah dengan pengorbanan, dengan sabar, dengan keimanan, dengan gapo sat ni tak ada siapa nak tanding dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Tapi rumah tanggamu tetap kena ada orang jaga Rasulullah. Anak-anakmu kena tetap ada orang jaga ya Rasulullah. Pekerjaan-pekerjaanmu adalah kerja gitu baik dakwah di rumah ni kena ada isteri yang jaga. Walaupun tak boleh setara Khadijah pun kita ambil orang sebaik-baik sekali di kalangan orang di dalam negeri Mekah. Aku ada seorang kalau nak tunjuk kepadamu ya Rasulullah, dia nama Saudah binti Zam'ah. Dia adalah isteri yang kedua selepas daripada Nabi tak ada Khadijah radhiyallahu anha. Saudah ni adalah bining hak mula-mula lepas pada Khadijah. Ning lah Saudah binti Zam'ah. Dia termasyhur dengan gapo? Saudah binti Zam'ah ni termasyhur dengan gapo? Termasyhur dengan kata orang ada ciwi-ciwa. Dia termasyhur keutamaan di atas tubuh dia saat ni adalah orang ada ciwi-ciwa, orang duduk dalam hal keadaan suka dan orang yang lucu nakah. Sebab Nabi duduk dengan dia tak kriak. Nabi duduk dengan dia sentiasa Nabi senyum dan Nabi suka dengan hal keadaan duduk dengan orang panggil duduk dengan Saudah binti Zam'ah. Kenapa? Kerana Saudah binti Zam'ah ni adalah orang yang orang panggil kata ada ciwi-ciwa, bukan masa cetung, bukan duduk peseng marah ko orang gapo ginding arum ron panah ko gapo dok deh. Sebab tu ya orang yang kesegaran, orang panggil kesegaran ni iaitu orang ada ciwi-ciwa. Deh, orang teluk. Tu Saudah binti Zam'ah. Kemudian Saudah binti Zam'ah ni siapa? Kita kena kenal dulu. Saudah binti Zam'ah ni asasilo dia siapa dia nyo? Boleh mari nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Khadijah. Saudah binti Zam'ah ni adalah seorang Ummul Mukminin, pangkat dia bining Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Saudah binti Zam'ah bin Qais. Tok dia nama Qais. Bin Abdul Syam bin Abdul Wadud Amiriyah radhiyallahu anha. Ni bako keturunan dia. Rabi'ah. Zam'ah bukan Rabi'ah. Zam'ah tu kah? Zam'ah. Sini kita ni tu kada. Kita tu kada kita tak tukar lagi tak tukar lagi. Zam'ah. Deh. Zam'ah. Nama dia Saudah binti Zam'ah. Mungkin boleh jadi ya kita ekasan hok tak beki lagi. Kita dulu. Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdul Syams. Nama keturunan dia. Mak pula nama apa? Saudah binti Syamusi. Mak dia nama Syamusi. Syamusi bin Qais bin Zaid An-Najariyah. Dia saning tu adalah orang seketurunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna waris dengan Nabi. Waris dengan Nabi, waris lagu mana? Tok Tulo. Kalau kita titip bako yo tu, kita tai bako dia saat ni tu. Dia saat ni ada tu orang Tulo dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tok hok nama Lu'ai. Ada Lu'ai, ada tok Nabi nama Lu'ai. Sorry, bin Lu'ai. Jadi
Saudah binti Zam'ah ni mari daripada keturunan Tok Tullah betul hak Lu'ai tu dengan Nabi SAW. Dek. Dia ni dinikahi dengan Rasulullah SAW selepas wafat Khadijah radhiyallahu anha. Adalah isteri yang kedua bagi Rasulullah SAW. Bini yang kedua selepas daripada matinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan dialah orang duk sekali dengan Rasulullah sehingga siapa mu'annuklah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bermakna ketika Rasulullah nikah dengan Aisyah, dia duduk dalam hal keadaan duduk jadi duduk jadi bining Nabi lagi dia tu. Bermakna dia ni jadi hak orang panggil kata hak mak tua lah. Lepas tu dalam masa Nabi duduk ngaya tu Nabi nikah dengan Aisyah. Jadi mak anak, Nabi baru mak anak situ. Dek. Selepas kau duduk dengan Khadijah tak ada mak anak. Khadijah mati, nikahlah dengan Saudah. Ketika duduk dalam hal keadaan duduk dengan Saudah tu, nikahlah dengan Aisyah pula seorang lagi. Dia lah mak anak dengan Aisyah. Madu Aisyah orang panggil deh. Lagu mana keadaan sifat dia? Oranglah mananya Saudah binti Zam'ah ni, deh. Yang boleh dia sani tu boleh duduk di pangkat Ummul Mukminin. Boleh duduk di pangkat boleh jadi isteri Rasulullah. Dek. Dia adalah wanita yang agung, yang mulia. Nasak dia titik-titik bakar dia pun mulia. Kedudukan dia pun mulia, akhlak dia pun mulia. Dek. Sebab dia adalah keturunan Tullah dengan Nabi daripada Tok yang bernama Lu'ai. Wanita yang cerdik akal fikiran, yang orang panggil kata cerdah akal, cerdik akal. Orang cidik. Dek. Tubuh besar, tinggi, cukup lekat. Tubuh besar, tinggi supaya arak loning tu lah. Dek. Tubuh besar, tinggi. Ni. Dan dia sani adalah termasuk seorang bini Nabi yang menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyenangkan hati Rasulullah ni, yang wakwi apabila Rasulullah duduk dengan dia, Nabi duduk dengan dia, Nabi senang perut. Nabi sedap duduk. Nabi senang perut. Dengan sebab apa? Dengan sebab pandai cara, pandai belotuk lakinya dia saking Saudah binti Zam'ah. Bukan orang lelaki-lelaki dok lah nak jadi bini Nabi ni. Allah jom pilihnya. Kata siapa dia tak yang boleh duduk jadi tarah Ummul Mukminin. Mak bagi segala orang mukmin. Jadi sebelum daripada dia nak nikah dengan Rasulullah ni, Saudah binti Zam'ah nikah dengan Nabi bukan dara. Puja siap dah. Ada anak pun ramai dah. Ada anak ramai dah. 5 orang anak. Cetek anak dia saat ni, orang panggil anak Saudah binti Zam'ah ni, apa? Kerek, anak kerek. Kecil. Dek. Soho dengan pandai peru anak. Soho dengan orang tina yang pandai cara anak. Sebab itu Nabi pilih dia. Sebab apa? Sebab dia sana tu tengok dia jaga anak dia tu, jaga dengan baik dan jaga dengan molek. Mungkin dia pun jaga dengan baik, jaga dengan molek anak bagi Rasulullah juga. Dek. Sebelum daripada dia nak nikah dengan Rasulullah, dia nikah dah dengan tok laki dia. Tok laki yang pertama dia saat ni tu adalah dia namanya Sukran bin Umar Al-Amiri deh. Bukan Umar, Amr deh. Ammar. Seorang yang bernama Sakran bin Ammar. Sakran ni nikah. Nama tok laki dulu dia tu Sakran. Sakran ni dengan Saudah binti Zam'ah ni adalah orang yang masuk Islam as-sabiqunal awwalun. Orang mula-mula masuk Islam. Semenjak daripada mula dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada Nabi kita dakwah mula-mula tu, orang yang masuk Islam mula-mulanya Khadijah dan Abu Bakar
Ali, fok sahabat dekat-dekat dengan Rasulullah. Dan saudah dengan sekran tok laki sekelamin dia dengan tok laki dia ni pun adalah orang masuk Islam yang awal-awal juga. Dek. Sebab tu orang masuk Islam awal ni, orang yang menerima Islam awal dia tahu kata payah nak duduk di dalam negeri Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi kita kena tindah, Nabi kita kena tindak oleh orang kafir Quraisy. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang kafir Quraisy tak kena dengan dakwah Rasulullah bawa agama baru untuk nak lisuhkan agama tok nenek dia dulu. Tak kena. Buat Tuan Muhammad ni lah bawa mari agama baru, siapa kau orang lupa tok nenek kita, siapa orang lupa sembah berhala, siapa kau orang lupa sembah gotu ni, siapa kau orang tukar hati, tukar pegangnya, tukar etikok. Jadi orang kafir Quraisy dia marah. Lalu tu orang hok masuk Islam hok awal-awal ni, hok mula-mula Nabi dakwah ni, tak berapa orang ni hak boleh duduk di dalam negeri Mekah. Lain daripada tu, Nabi suruh pergi pindah ke Habasyah. Nabi kata, pergi pindahlah, pergi hijrah. Hijrah ni pindah. Tak boleh duduk dah di dalam negeri Mekah. Pasal kalau duduk di dalam negeri Mekah pun, nak buat ibadat payah, nak semaya payah, nak buat amal payah, nak go to goning payah. Baloh dengan mak pok kadang-kadang, anak baloh dengan mak baloh dengan anak, bini tak kena dengan tok laki tak kena dengan bini. Pasal becek agama ni, mung napak kau nung, aku napak kau ni. Hak ni mak napak kau kafir, anak napak kau Islam. Jadi susah nak duduk dan ibadat pun payah. Kerana kalau orang kafir Quraisy nampak orang Islam beribadah, maka dia bunuh, dia ngenak, dia buat nyanyi kepada orang yang beragama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesusah duduk di dalam negeri Mekah pada masa mula-mula timbul Islam. Sebab itu Nabi pun pesanlah kepada para sahabat dan orang pengikut pemeluk Islam pada masa ketika awal ayat di hari itu, Nabi royak kata, siapa-siapa dia nak jaga iman diri, siapa-siapa dia nak jaga keselamatan diri dan iman untuk nak boleh beribadat ke Allah dengan sepenuh-penuhnya, maka tak sodoklah di dalam negeri Mekah, keluarlah daripada negeri Mekah, pergi duduk di negeri Habasyah, pergi duduk di Afrika. Habasyah ni adalah satu negeri yang orang panggil kata Isra. Isra aku mana? Siapa dia nak beragama dengan gapo, raja dia tak marah. Raja dia tak paksa. Ikut rakyat. Rakyat suka nak beragama dengan agama Islam pun tak apa. Rakyat suka nak beragama dengan agama Yahudi pun tak apa. Rakyat suka dengan agama Nasrani pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab itu Nabi kata, pergi kepada negeri Habasyah. Untuk hijrah pergi kepada negeri Habasyah. Nak suruh awak-awak orang Islam ni jaga iman bagi diri. Dan dalam perjalanan tersebut 2 kali orang Islam kita hijrah pindah daripada Mekah ke negeri Habasyah 2 kali. Orang panggil hijrah 2 kali deh. Kali yang pertama dan kali yang kedua. Kali yang pertama ninglah Saudah binti Zam'ah dengan Sakran pergi di negeri Habasyah. Ya pergi. Orang mula-mula pindah ni. Orang mula-mula pindah tinggal negeri Mekah untuk nak jaga keselamatan iman bagi diri. Kali yang kedua tu anak Nabi. Anak-anak Nabi. Umi Habibah kali yang kedua. Umi Habibah. Umi Habibah bini Nabi dulu tu. Kali yang kedua. Pindah kali yang kedua. Dia 2 gelapok. 2 kempulan. 2 puak pergi. Di negeri Habasyah. Tapi Saudah binti Zam'ah ni. Dia masuk pergi di dalam negeri Habasyah. Pindah di negeri Habasyah. Kali yang pertama. Dia pergi saning, dia di dalam perjalanan ketika dia nak pergi di negeri Habasyah saning dengan perjalanan negeri Habasyah dengan negeri Mekah ni bukan dekat-dekat dak. Patu perjalanan zaman dulu kalau bukan naik unta kat berjalan kaki yalah. Jadi ketika dia jalan kaki itu sampai di negeri Habasyah tak berapa hari, maka tok laki dia sekran jatuh sakit. Jatuh sakit maka wafatlah. Wafat dalam hal keadaan beriman dengan Allah. Tak support laki Ummu Habibah. Masuk Nasrani. Tu. Matilah. Matilah tok laki bagi Saudah binti Zam'ah.
Jatuh sakit tak berapa hari, matilah sekeran di negeri Habasyah. Maka bujelah Saudah binti Zam'ah. Jelah. Buje selepas daripada tu, duduk nu gitu gini, muga Saudah binti Zam'ah tak serupa dengan apa? Tak serupa dengan Ummu Habibah bin Abi Sufyan. Pasal Zam'ah ni, ayah bagi Saudah ni, orang memeluk agama Islam awal-awal juga. Tak serupa Ummu Habibah, Sufyan tu netai dengan Rasulullah. Walau bujai pun nak kelik tak boleh. Walau susah tak mana pun, kena ke seorang yang diri. Pasal balah dengan ayah siap dah di dalam negeri Mekah. Pasal ayah ni tak kena benar. Sebab ia anak pembesar Quraisy, anak pembesar orang kafir. Duduk dalam negeri Mekah. Ummi Habibah. Tapi Saudah binti Zam'ah, ayah ia beriman dengan Rasulullah. Tapi setua je. Lalu tu Saudah binti Zam'ah ni, dia pun balik kelik mari ke negeri Mekah. Sentiasa duduk dalam hal keadaan bujeh. Sentiasa duduk dalam hal keadaan tak ada tok lelaki. Cara anak kecil-kecil tu. Lalu tu Khawlah ni lah. Khawlah ni orang gitawa ke Nabi. Seorang sahabiah dia gitawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gitawa lah kata tak senikah ke Nabi. Kalau nak cari orang yang sepatutnya atau nak cari orang yang nak sepatutnya jadi ummul mukminin ada, sebab dia tu orang yang mulia, akhlak baik, rajin buat amal ibadat dan patut taat. Kalau cara anak, cara rumah tangga dia sempurna. Dia adalah Saudah binti Zam'ah, anak bagi Zam'ah. Nabi kenal ayah dia. Kemudian Nabi kata, gilah. Nabi kata, gilah. Munggi royak kepada Saudah. Kata aku nak mini dia. Bermakna, Nabi setuju untuk nak nikah dengan Saudah binti Zam'ah. Nabi setuju untuk nak lamar. Ajak Saudah untuk jadi ummul mukminin. Khawlah pun, unga selalu dah. Unga selalu dah. Unga saning tu, unga gi di rumah Saudah binti Zam'ah. Unga gi di rumah Saudah binti Zam'ah. Unga apa sih gitu gini siapa di rumah Saudah binti Zam'ah tu? Siapa di rumah Saudah binti Zam'ah? Royak. Saudah binti Zam'ah, apakah pekerjaanmu? Apakah amal ibadatmu? Muak kerja amal ibadat setara mana lagu mana lah. Mu dapat berita gembira gini mau lalu. Mu dapat peringkat tinggi gini mau lalu. Saudah binti Zam'ah. Saudah tak tahu gapo nama pula dah Khawlah. Muak kerja gapo? Muak amal gapo yang boleh butong sangat mu ni? Tak kalau bahasa kita gak lagu tu lah. Muak amal gapo gak Saudah? Muak amal lagu mana gak Saudah? Yang boleh mu ni termasuk dalam golongan yang berutong sangat ni. Saudah kata gapo? Tak tahu, tak faham ni dengan apa yang kamu goyak ni Khawlah. Sesungguhnya sekarang ni Rasulullah telah melamarkan engkau supaya engkau jadi ummul mukminin. Kejut Saudah. Tak ada orang tak say ke Rasulullah, tak ada. Lebih-lebih lagi orang yang memeluk agama Islam sejak daripada awal dia tahu keagungnya Rasulullah. Tuah Rasulullah gitu gini saat ni. Sabit tu dia tak ada lah kata seka, kata Rasulullah nak kepada dia. Rasulullah nak nikah dengan dia. Tak ada. Tak ada seka nah. Kejut apabila dengar berita kata Rasulullah nak mini dengan dia. Kejut. Dia kejut saat ni. Tak ada arah nak buat lagu mana tu. Dia pun royak kepada Khawlah. Ginilah Khawlah. Gi royak cerita ni ke ayahku. Gi royak cerita ni kepada ayahku. Biar ayahku tahu dan biar ayahku lah orang jong kira semua-semua. Ayah kena, ayah setuju, ayah nak nikah, tak setuju nikah. Biar ayah lah cara belakang. Zam'ah tu lah. Kemudian Khawlah pun ungagi. Royak kepada Zam'ah. Zam'ah tua kuat, tak nampak mata dah. Saudah diri pun tua dah. Bukan muda ni. Dia adalah bini yang tua kali di kalangan bini-bini Nabi. Ya orang tua kali di kalangan bini Nabi. Kemudian apabila pergi disapa di rumah Zam'ah, ayah bagi Saudah ni,
Kaulah pun menyatakan. Royak lah. Royak kepada ayah dia. Ayah dia kata, siapa tu? Tak nampak cakap mana? Dia kata, aku ni kaulah. Aku kaulah. Saing bagi Saudah. Mari buat gapo kaulah. Gapo yang bawa mu boleh mai sampai sini ni? Aku ada berita gembira, wahai Zam'ah. Aku nak royak bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melamar untuk nak meminangkan dengan anak engkau, wahai Zam'ah. Nak kepada Saudah. Maka Zam'ah kata, sepatut ko anakku nak nikah dengan Nabi. Anak dia tua dah. Lagi pula anak dia sana tu tua dah. Anak yang riak. Bukan darah, bukan gapo. Orang sepatut nikah dengan Nabi tu kena. Kamu lagi orang kena dengan Nabi. Orang janguk gapo. Saudah ni kalau banding dengan bini Nabi semua, rupa dia udah kali. Di kalangan bini Nabi lain-lain. Hak lain, muda, janguk, umur 18, 17, 18, 17 gitu ya. Dia ni tua dah. Anak ramah dah. Hafsah 18 yang nikah dengan Nabi. Aisyah 9 tahun dah lagi. Sampai tu Saudah ni pak dia tak percaya dengar kata Nabi nak ke anak dia. Kalau Nabi nak sungguh nikah lah, dia kata. Nikah nikah. Nikah dengan Saudah binti Zam'ah. Dengan harga cerita, maka nikahlah Saudah binti Zam'ah dengan Nabi SAW. Nabi royak kepada Saudah, sesungguhnya yang aku pilih mung jadi isteri aku kerana aku tengok cara bela anak-anak kamu. Cara kamu ngasuh anak-anak kamu. Kamu adalah orang Tino yang banyak sabar. Kamu adalah orang Tino yang banyak beribadah kepada Allah dan akhlak-akhlakmu adalah agung. Mu dengar kata mu taat. Sampai tu tu buat sifat tu lah. Nabi pun pilih dia jadi seorang daripada bining-bining Nabi. Kemudian lepas daripada tu, boya duduk dengan Nabi ni senyum sama duduk dengan dia. Pasal apa? Dia nakal. Saudah binti Zam'ah ni yang nakal. Satu kali dia duduk maya sekali dengan Rasulullah. Kemudian lepas daripada yang maya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia maya saat ni, boya sudah maya, dia kata, wahai Rasulullah, ketika tadi malam, aku saat ni semaya di belakang engkau, ya Rasulullah. Lepas tu ketika rokok saat itu, punggungmu mari tepuh. Mari sedok. Mari tepuh, mari belago dengan hidung aku. Dengan kerah, dengan derah, dia kata. Kemudian aku pun pegang hidungku, dia kata. Dalam masa semaya, dia kata. Kemudian aku pun pegang hidungku. Aku katuk hidungku, aku tak nyawa. Kerana aku takut darah mengalir. Nabi senyum. Nabi senyum buat apa? Nakalnya dia tu. Nabi, dia pernah buat Nabi suka. Dia pernah buat Nabi senyum. Dia pernah buat Nabi ketawa. Dia pernah buat Nabi senyum suka. Sampai tu Nabi kata, dia adalah isteri yang kesegaran. Miciwi ciwa. Dan dia adalah isteri yang nakal. Yang nakal ni, yang taluk tu lah. Kecek pe dia sesawak Nabi senyum suka daripada berkata kecek pe dia satu persatu tu. Inilah Saudah binti Zam'ah. Ketika Saudah binti Zam'ah saat itu sudah tua, maka dalam masa dia duduk nikah dengan Saudah, dia duduk sekali dengan Saudah, maka dapat berita bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq telah tawar anak dia Aisyah binti Abu Bakar untuk nak nikah dengan Saudah binti Zam'ah. Nikah dengan Nabi SAW. Kemudian ketika tu Saudah pun masih tua kuat dah. Tua pasal dia tua pada Nabi yang nikah tu. Lalu tu kemudian Saudah binti Zam'ah apabila bunyi kata nikah tu, dia tak ada apa-apa lah. Dan Nabi nak nikah pun tak ada masalah. Kerana dia tak lari, tak gapo lah. Nak nikah dengan Aisyah pun. Pasal Aisyah pun bukan orang mertabat rendah-rendah. Dia adalah mertabat tinggi. Dia adalah anak bagi sahabat Nabi yang paling dekat sekali, iaitu Abu Bakar. Yang jong mati ganti Nabi gitu gini semua. Dia tak ada lari, tak ada gapo. Apabila nikah dengan Aisyah dan
si Saudah ni pun tua dah. Maka satu kali ada niat di dalam hati Nabi kita nak cerai dengan dia. Nak cerai dengan Saudah. Karena Saudah tak boleh nak orang panggil kata tak boleh nak layak sebagai seorang bini. Karena tua. Tu nak cerai dah lah dengan Saudah. Kemudian apabila Saudah tahu cerita kata Rasulullah niat untuk nak cerai dengan dia, maka dia pun kata, wahai Rasulullah, janganlah cerai aku. Janganlah tolak aku ya Rasulullah. Bukan kerana aku ni sentiasa duduk kepada laki-laki. Bukan sentiasa aku ada hawa nafsu. Bukan. Tetapi yang aku tak usah cerai aku, pasal aku ingin. Aku nak. Sikit lagi aku bangkit di akhirat nanti, aku duduk dalam gulungnya orang yang jadi binimu. Nak pergi jawab pergi orang panggil kata pergi tanak ni bukan buat dia ni orang nak kepada laki-laki, orang tak boleh putus laki-laki, bukan. Tapi dia nak tu sebab dia saat ni tu nak jadi apabila bangkit di akhirat nanti jadi salah seorang dari kalangan bini-bini Nabi. Di akhirat nanti. Dia kata lagu tu. Apabila dia royak lagu tu, maka Rasulullah kabul doa dia. Kabul permintaan dia. Rasulullah terima permintaan dia dengan Rasulullah tak cerah kau ya siapa kau mati. Tak cerah, Nabi tak cerah dengan ya siapa kau ya mati. Dan dia dengan Nabi kalau dengar kisah mati dulu daripada Nabi cerak tu dah. Dia mau panjang. 80 tahun dia mati. Yeti kan Nabi banyak. Ya mati umur 80 tahun. Pasal Nabi kita mati umur 62 atau 63 tahun. Jadi, Saudah binti Zam'ah ni, dia mati 80 tahun. 80 tahun ketika Saudah mati ni, iaitu dia mati pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Dia 2 kali Khalifah. Dia akhir. Sayyidina Umar pun nak cuk dah jadi Khalifah. Sayyidina Umar pun nak mati dah juga. Dia mati pada masa ketika tu. Dan pada masa ketika Khalifah Sayyidina Umar jadi Khalifah li akhir ni nak sambung oleh Uthman dah. Dia 2 orang Khalifah selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang umur panjang. Satu kali ketika Rasulullah nak mati, duduk sana tu bini-bini dia pun masuk, mari tengok Rasulullah pada masa ketika Rasulullah dekat dengan nak mati tu. Kemudian bini dia tanya kepada Rasulullah, kecek dengan Rasulullah, bini-bini dia tanya, siapa dia yang nak menyusul Rasulullah? Siapa dia yang nak mati selepas daripada Rasulullah di kalangan puak kita ni? Di kalangan puak hak dinamakan kata bini ni. Anak tahu dah kata Fatimah, orang yang menyusul Rasulullah, orang yang mati selepas daripada Rasulullah tu Fatimah. Tapi kalau bini ni siapa pula ya Rasulullah? Nabi royak, orang yang nak turut aku pergi selepas daripada aku mati, orang bini-bini aku yang tangan panjang sekali. Dan tangan yo panjang sekali. Pakai ukur tangan lah weh kau dia. Siapa dia yang mati selepas daripada Rasulullah? Pakai ukur tangan. Ukur didapati pio tangan panjang. Didapati apabila lah ukur tangan gitu gini tak tahu kata siapa dia nak mati kerana orang tangan panjang tu di kalangan buat dia ni iaitu kena kepada Saudah dengan seorang isteri Nabi, seorang lagi sama panjang tangan yo. Kemudian lepas daripada tu pakat seke siapa ni nak mati selepas daripada Nabi mati ni. Dan didapati pada masa akhir hak nak boleh buka rahsia kata siapa dia mati dari kalangan bini lepas daripada Nabi, Saudah mati. Saudah mati. Saudah mati selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah kata, ni cerita ni Aisyah je ceritanya. Aisyah kata, aku baru tahu. Aku baru faham di kalangan yang Nabi goyak kata yang nak mati selepas daripada aku tu adalah yang tangan panjang sekali di kalangan bini-bini aku tu. Bukan sebuah panjang lengan, panjang jari, panjang tangan dok. Tapi tangan panjang di sini
orang yang paling istimewa, paling berahi sedekah di kalangan bini Nabi. Tak ada dah nak cari orang wahid dekah. Ahli orang dekah. Wahid dekah. Tak saya ke bahagia, tak saya ke duit, tak saya ke harta. Dia orang termasuk dengan orang wahid dekah. Bini Nabi wahid dekah kali. Baik. Orang lain, Khadijah pengorban ni. Aisyah cerdik akal. Termasuk dia. Dan Hafsah adalah pandai nasabah tulis dan baca. Dan Ummi Habibah nasabah amal ibadat. Saudah binti Zam'ah nasabah sedekah. Dia tak boleh lawan dah siapa-siapa dia pun. Tak boleh lawan dengan dia. Dia orang wis sedekah. Satu kali orang jadi bini Nabi ni, gapo? Saidina Umar ketika dia jadi khalifah ni, dia dek dengan Saidina Umar. Saidina Umar katung duit bubuh halal, bubuh duit dirham di dalam kandi duit. Untuk sapa kepada Saudah binti Zam'ah, untuk ikut nak pakai wak gapo pun. Wi harta Baitul Mal kepada isteri-isteri Rasulullah. Siapa di Saudah binti Zam'ah katung duit tersebut? Siapa di Saudah binti Zam'ah dengan Saidina Umar tu suruh jariah wagi. Jariah ni adalah hamba tino bagi Saidina Umar. So wagilah kepada Saudah binti Zam'ah. Wagi siapa di Saudah binti Zam'ah? Apabila lah jariah tersebut saat ni hola duit kepada Saudah binti Zam'ah, maka Saudah kata, "Gapo tu?" Nah, dia kata di dalam beg ni, di dalam kandi ni penuh dengan dirham, penuh dengan duit. Penuh dengan duit piti yang boleh beli, yang boleh buat apa-apa yang kita kandak pi. Ikut nak ambil buat gapo? Sayyidina Umar kirim kepadamu. Dia kata ada pedah setara batai kurma ya ni, ya royak. Ada pedah setara batai kurma. Lepas tu dia pun ambil lah duit tersebut, tak ada bubuh lah poket ni. Pakai sedekah kau tu, sedekah kau ni, sedekah kau ya tu, sedekah kau ni. Saya habis duit dalam. Nak royak dalam kandi duit sana ni, habis duit tersebut. Nak royak kata dia adalah ahli sedekah. Tak ada lagi bini Nabi nak tanding bak sedekah. Kalau siapa dia wahyu sedekah, maka dia nurunglah Saudah binti Zam'ah. Nurung mu'ad nama Saudah binti Zam'ah. Kalau dia cidik, nurunglah Aisyah binti Abu Bakar. Ada nurung, tak ada sah. Kita ni dalam sebelah. Deh. Kenapa ada nurung tak sah deh. InsyaAllah. Deh. Dia pun rayak kepada Nabi ketika Nabi nak cerai dia, hak Nabi kabul doa dia tu. Dia kata biarlah Rasulullah kalau lah dia kata Rasulullah janganlah cerai dengan dia, mintalah jangan duk tolak dia, jangan duk cerai dia. Bukan sebab dia ni kandak kepada laki-laki, tapi dia ingin menjadi seorang wanita, seorang isteri Rasulullah di dalam syurga. Dan selepas daripada ni semua hari dia wi kepada Aisyah. Aisyah kata, kalau aku boleh pilih jadi seorang di kalangan orang tino. Kalau Allah buka peluang, aku jadi seorang di kalangan orang tino. Aku nak jadi Saudah binti Zam'ah. Kerana hati dia super laut. Hati dia luas super laut. Tak ada. Dia kata nak cari orang terlebih baik dengan aku, Tara Saudah binti Zam'ah. Mak anak tu padahal. Tapi baik. Baik hati gitu gini. Maka ketika Saudah binti Zam'ah nak mati, maka ketika dia mati dia panggil Aisyah serta dia royak kepada Aisyah radhiyallahu anha, selepas daripada aku mati, umur aku, tempat duduk aku semua aku serah kepadamu cara wahai Aisyah. Aisyah pun sanggup nilah nak royak kata keagungan sifat-sifat bagi orang nak jadi ummul mukminin. Yang ummul mukminin jadi isteri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kenal adalah hari ni sikit sebanyak daripada kisah cerita daripada seorang ummul mukminin yang bernama Saudah binti Zam'ah. InsyaAllah minggu depan kita mari dengar kisah seorang Nabi pula, iaitu seorang bini Nabi pula yang bernama Ummi Salamah bin Abi Umayyah. Ummi Salamah ni getim masuk. Dia makan dia getim masuk. Dia pandang masuk. Gapo yang masuk? Nabi setuju makan belaka sedap di mulut. Setuju di hati dengan perbuatan masuk dia. Dia jadi tukang masak, nurunglah mak nama Ummi Salamah. InsyaAllah deh.
Kita yang kedua bagi kita pula, kita bukalah kitab Muhimmah ni perkenaan dengan rumah tangga, suami isteri. Cara nanti orang tina kita. Dia kena duduk lagu mana terhadap suami, kena buat gapo, kena duduk lagu mana terhadap suami, kena jadi lagu mana, taat patuh lagu mana. Dek, kita mari dengarlah kitab yang kedua. Deh. Muka apa ni? Kitab Muhimmah ni kita duduk di muka 17. Dari kerana inilah. Dari kerana inilah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata gana? Bersalah oleh kamu akan perempuan di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya, yang menyalahi akan syariat. Jangan duk tu bini-bini mung tu kena bersalah tak. Bersalah ni jangan tu jangan tu hawa nafsu bini mung tu yang bersalah dengan syariat. Bini nak go tu nak go ni nak belaka. Nah. Tapi jangan duk tunggu lah. Kalau bagi hak bini nak tu ya bersalah tak serupa dan bersalah dengan syariat. Dengan syariat ni dengan agama. Jangan duk tunggu Kalau bini nak bagi hak peseng gapo bersalah dengan agama. Sayyidina Umar ya. Apa yang tak sewi tu tu. Kalau bagi tu bertentangan dengan agama, tak serupa dengan agama, yang tu hawa nafsu tu, kerana bahawa sesungguhnya di dalam menyalahi akan mereka itu tu dapat berkah. Kerana mu tak turut ya tu mu boleh berkah. Kalau mu tak turut ya mu boleh berkah. Kalau mu turut ya maka mu tak dapat berkat. Walaupun turut pun tak dapat pahala di sisi Allah SWT. Kenapa? Kerana duk beli, duk bui bagi hak Tuhan marah. Tu deh. Payah. Kalau kita tak beli kaya yang masa cetung 3 hari. Tak beli, tak baik, tak kecek, tak gapo. Tidur pun aku tak secara segapo. Waktu kita tak beli dia. Ni kita bosan, kita beli. Tak dapat keberkatan. Ni lah yang Nabi kata. Orang atas ni kena keras lebih daripada orang tino. Kena bekeng lebih daripada orang tino. Bukan kena bekeng siapa tak tahu kata gapo nama dak. Dek, kena ada headphone juga. Tapi kena ada headphone saat ni tu kena kira betul le kodok dengan syariat atau tak betul le dengan syariat. Kalau tak betul le tak boleh gatulah, tak boleh tu lah dia tu. Deh. Bih kat tu. Maka saigionyo semolek-moleknya segala orang yang takut akan Allah, kalau siapa dia ada takwa kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa sesungguhnya hendaklah memeliharakan ia akan diri. Kena jaga diri lah, jangan duduk gelebak dengan barang hak kata jatuh gitu orang bini barang hak syariat tak boleh, agama tak boleh. Kalau barang agama boleh, belilah kau dia. Ni barang agama boleh pun tak saya beli juga. Mari nak gutuh dah tak jom beli lagi. Syariat tak ada marah apa kan? Kalau kita nak muka lain, tu lain peseng pula. Nak barang hak bazir, nak barang hak peseng tak ada pedah kali. Ni barang ada pedah pun. Lambat nak boleh kau beli kau gitu. Ni orang atas ni kena kira ni barang hak tak ada seleheng dengan agama kena turut kena beli. Kalau barang tu seleheng dengan agama tak kena turut pasal kalau turut pun Allah Subhanahu wa taala tak wi keberkatan juga, tak ada pahala juga. Kalau takut ke Allah kena jauhkan diri daripada pekerjaan itu tu.
daripada mengikut kesukaan hawa nafsu isteri. Jangan duk turut hawa nafsu bini kuat. Dan jangan duk turut hawa nafsu bini kuat. Orang tino kita ni nafsu 100. Orang jantan nafsu 100. Bukan nafsu bak tidur, nafsu bak pakai, nafsu bak gapo penduduk ke, nafsu kuat orang tino ni. Bukan nafsu duduk tidur dengan tok laki tu dak, nafsu bak pakai. Orang jantan ada baju 5 layu asa banyak dak. Orang tino baju 5 lah ni baju tak ada. Orang panggil baju tak ada. Orang panggil baju tak ada, tak tahu nak pakai baju mana. Duk pakai hak tu lah dalam seminggu. Malu kat orang. Ni orang tina nafsu yang banyak. Kalau nak wis sempurna nafsu dia, 3 tem mari. Hak tu dengan nafsu dia. Tubik 1 burung, ku kena ada. Hak pasal Dubai, hak kena ada Dubai. Hak pasal batik, hak ku kena ada batik. Hak pasal linin, hak kena ada linin. Ni nak raya kata apa? Nak raya kata nafsu kita saat itu? Nafsu kita saat itu, nafsu bagi orang tinan banyak sangat. Sebab tu Tuhan suruh kira-kira tak orang atas. Kalau mu nak turut orang bini mu tu, mu kena kira-kira tak. Bagi hak seleher dengan agama jangan. Tuhan kata. Bagi hak tak setuju dengan Allah, jangan. Yang kena turutnya hak sepatutnya dan hak kena turut dianya adalah perkara yang dia nak tu ada seleheng dengan agama Allah. Tak apalah. Tak seleheng dengan agama Allah, seleheng dengan agama Allah tu tak sah koyo belajar duk masuk cetung situ. Belajar ngaji situ. Belajar duk jalan derah ku atas latar tu. Belajar rumah puyuk gi belajar kepek. Rumah puyuk pun kau saya beli. Orang tina kita dah tak kena hati gapo sikit. Yo masa cetung orang tanya jadi gapo? Tak ada jadi gapo tak ada gapo tu ya jadi. Ya jadi dah tu. Ada gapo? Tak ada gapo Tak ada gapo tu ada. Tak ada gapo tu ya ada deh. Tak ada gapo tu ya ada. Sabit tu kita kena, sabit tu Nabi kata nak nikah tak sewi jatuh dalam kebinasaan nikah si laki-laki kena pehe kedudukan isteri. Tu tak jatuh tak jatuh binasa dalam pernikahan. Belum daripada ni kita ngaji dah. Orang jatuh tu kena pehe orang tina, orang jatuh tu kena pehe jiwa orang tina dan orang jatuh tu kena pehe kedudukan akhlak bagi orang tina. Ya kena tahu baru ya tak jatuh binasa dalam masa yang nikah. Kena reti. Kata orang Tino ni ya lagu ni deh. Kalau dia kata tak ada. Kalau dia kata tak ada tak ada tu ada. Deh. Jadi gapo tak kecek saya gini. Tak ada tak ada tu ada tu ya lalu gapo. Kalau dia kata tak ada bagi kita pun awak tak ada ke tak ada berkalinya deh nya. Dia jadi kuat esok ke. Jadi kuat lah. Pakai orang tina kata, abe, comel dok goning abe. Bukan dia nak tahu kata comel ke tak comel. Dia nak suruh kita beli. Wipeh lagu tu, sukalah duduk rumah tangga tu. Misalnya mari dia telefon seret. Abe, comel dok goning abe. Bukan dia nak kita royak kata, comel, tak comel, dok. Dia nak pergi kata, Yo nak tahu, yo nak pepatah selepas daripada tu, apa kau? Yo nak suruh tanya hak tu, apa kau? Beli mana? Dia nak lagu tu. Ni orang Tino. Hati dengan mulut, kiri dengan kanan. Tak supaya tak royak betul-betul deh. Yo nak gapo tak ya betul. Deh. Itulah sebab tu Tuhan kata, nafsu orang Tino ni 100. Nafsu orang Tino ni banyak. Sebab tu si laki-laki kena pandai jaga. Jangan duduk tua sehingga siapa kau seleheng dengan agama Allah SWT. Sehingga siapa kau menyalahi dengan agama Allah SWT. Deh. Bika tu deh. Orang yang takut ke Allah kena jauhkan diri daripada ikut hawa nafsu bining deh. Pakak suka belaka kawan bini-bining dalam telefon ni. Kena kat aku dah lah. Semua ustazah duk ngajar. Deh. Deh.
Maka kalau siapa dia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkanlah dia daripada mengikut kesukaan hawa nafsu. Isterinya jangan turut sangat bining dia tu. Yang menyalahi akan syariat, tak sewi turut ni bukan tak sewi turut belaka, jangan duk siap pehe bagi orang jatuh dengar pun. Iaitu tak sewi turut kalau benda tu yang menyalahi dengan syariat. Kalau benar tak leh Tuhan marah lagu tu tak leh. Dek. Mengaju pun tak leh sebab tak baik. Royak kaya lagu tu. Dek. Kalau bagi hak tak ada seleheng dengan agama tak apa, habis tu belaka. Haning baru kena. Dek. Kerana apa? Tiada seorang yang mengikut seperti yang tersebut itu, malaikat diturun, Allah SWT akan bala. Kalau siapa dia turut bining kuat, sehingga siapa tak panas sakak. Di antaranya bagian ni boleh ke bagian ni tak boleh. Di antara bagian ni sepatut te ke tak sepatut te. Yo turut nafsu bini yo semata-mata. Walaupun benda tu seleheng dengan agama, tak seleheng dengan agama pun tu. Bini semata-mata, tak ada gapo yang nak boleh kecuali bala daripada Allah. Tu orang bala lah. Kita dah ngepe Allah, Tuhan, waktu bala semua keluarga kita. Kena go tu, kena go ni, jadi gitu, jadi gini. Kita duduk tu, kita pesak kodok, duduk molek kodok kita ni. Duduk kena dengan agama Allah kodok. Kita duduk waktu ni bagi yang Allah SWT marah. Sikit lagi Allah waktu orang bala kepada kita. Habis tu kita kena usaha jauhkan diri daripada perkara yang Allah Ta'ala larang. Seperti tersebut di dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, apabila berbuat oleh umatku akan 15 perkara ni. Kalulah umat Nabi SAW buat 15 perkara ni, nescaya turunlah atas segala mereka itu bala. Kalau orang dalam ahli kampung tu pakak buat jatuh buat 15 perkara ni. Salah satu daripada 15 perkara ni, Allah Ta'ala buat turun bala lah. Bala ni bagi kita tak setuju dan bagi kita tak seh. Bagi kita tak kena nak jatuh di atas diri kita, keluarga kita dan orang yang kita kasihi. Sebab bala-bala ni bagi susah. Sebab tu pakak tak seh kepada bala belaka. Tapi kalau siapa dia di kalangan umat Nabi SAW jatuh buat salah suatu daripada 15 perkara ni, Allah SWT waktu orang bala di dalam kampung tersebut. Kita mai tengok gapo nama tek. Hak Tuhan nak buat jadi turun bala apabila kita kerja. Salah suatunya daripada perkara yang Tuhan kata jangan duk buat. Kalau buat tu jatuh bala dak atas orang. Apabila adalah rampasan itu diambil dengan kekerasan. Zaman dulu ni ya perang zaman dulu tu ya ada peperangan, ada perang. Sebab tu apabila perang saat itu harta rampasan. Harta ghanimah, harta rampasan tu yid oleh raja. Dengan tak bagi-bagi kepada si orang jungki perang saat ni. Sebenarnya ghanimah ni kena bagi kepada orang jungki perang. Boleh cemak-cemak mana bagi sama-sama banyak. Tapi raja ambil kaya seorang. Dengan raja saat ni tu ambil dengan kekerasan. So, lah ni tak ada dah perang. Yang kedua pula, apabila adalah amanah itu jadi rampasan. Amanah wak main-main. Amanah wak main-main. Sini gapo? Tak ada orang pegang amanah dah pada masa zaman tu atau di dalam kampung tu. Orang taruh amanah dengan kita. Orang percaya kepada kita, kita kena akan percaya itu. Tak lama lagi Allah SWT akan waktu orang bala. Sebab tu kalau kita tak urut nak pikul amanah, tak urut nak pikul hak demo agak ke kita tu, kita kena royak betul-betul lalu. Kita dengan orang lain lawe, gi taruh dengan orang lain lawe, gi serah ke orang lain lawe, gi royak ke orang lain lawe, amba tak urut nak pikul amanah ni. Misalnya kata. Tu kalau tak urut kena royak betul-betul selalu dah. Sebab kalau kacai pikul dan gi pikul saat itu kita tak urut kali. Serta kita kena akan amanah hak orang wi kepada kita. Maka kita saat itu sikit lagi Allah SWT turun bala. Kerana kita tak jaga amanah
Kerana kita tak jaga amanah yang Allah SWT, yang orang sana tu wi kepada kita. Kena jaga amanah molek. Apabila orang serah amanah kita, kena jaga wi molek lah. Amanah ni, satu kali Rasulullah SAW naik Isra' Mi'raj. Waktu Nabi saning naik Isra' Mi'raj tu, Nabi boleh tengok beberapa perkara. Nabi kata ketika dia duduk berjalan saning, Nabi tengok ada seorang laki-laki tu, dia duduk punguh kayu api. Dia duduk punguh kayu api. Punguh-punguh berkah kayu api siap, ambil akak kayu api tak kepala. Wasa berat weh kayu api ni. Waktu orang, tambah kayu api pula. Akak naik tak kepala. Wasa berat weh kayu api ni. Waktu orang, tambah ki kayu api. Nabi heran tengok perbuatan laki-laki tersebut. Nabi heran tengok perbuatan orang jantan ni. Tahu dah kata tak orang. Duk kaca tambah pak. Bawa kayu tu. Bukan kena buat. Nabi pun sekir tanya. Jibril. Berapa kau jantan tu? Yang boleh dia saat ni tu. Tahu dah kata diri tak orang kaca. Duk tambah kayu lagi. Tahu dah kata diri tak orang kaca. Duk tambah kayu lagi tu. Berapa kau tu jadi lagu tu? Siapa dia kau orang ni? Jibril kata, itulah umat mung Nabi. Itulah umat engkau ya Rasulullah. Umat engkau yang ketika hidup di atas dunia, ramai di kalangan umatmu jadi lagu ni. Yang tahu dah kata tak orang nak pikul amanah. Dan tak orang nak pikul amanah daripada orang. Daripada orang yang kepercayaan kepada dia. Tapi dia sanggup lagi. Dalam hal kata ia tak orang dah nak pikul. Ni lah yang buat we jadi orang tu saat ni tu tak orang dah tambah kayu api. Tak orang dah tambah kayu api. Gapo yang Allah nak tunjuk kepada Nabi pada malam tu? Allah nak royak ke Nabi kata bahawasanya umatmu ramai orang perangai lagu ni. Pasal tak orang dah amat nak tanggung amanah tapi kacau juga sanggup. Habis tu. Yang ketiganya, 15 perkara. Kalau buat salah satu daripada 15 perkara ni, tak lama nak turun bala. Yang ketiganya, apabila adalah zakat itu akan jadi piutang. Ketika zakat saat itu jadi berasa saya untuk nak beri kepada seorang. Padahal kalau lah seorang ni boleh keluar zakat, bermakna Allah beri harta yang limpah ruah. Allah beri harta yang berlebih-lebih. Kalau Allah SWT beri harta cukup makan, tak kena keluar zakat. Yang kena keluar zakat tu buat banyak tu. Lembu kena keluar zakat buat banyak ekor. Haya pero tu banyak ekor. Wanuk banyak daripada seorang seekor lembu ni tu bek mari banyak. Sehingga wapa ekor saat ni tu kena keluar zakat binatang. Utau apa ekor, kambing apa ekor, harta perniagaan pula cukup tahun kena kira. Zakat padi, zakat gapo. Dia tu hewi lipah ruah kena keluar zakat. Kalau tak boleh pun pelit. Orang panggil kata tak ada boleh banyak pada tahun ni kurang. Rugi pula ni tak kena keluar zakat. Tak ada kena keluar zakat. Bukan kata boleh 2 guning kena keluar zakat sikit korang nak kedok. Sebab tu apabila seorang ni kena keluar zakat, bermakna Allah beri rezeki kepada dia limpah ruah. Tapi akhir-akhir ni bermakna satu zaman ni akan timbul saya nak beri harta zakat kepada si boleh makan zakat, iaitu asnaf lapar tu. Asnaf lapar tu jadi saya nak makan zakat. Nak beri zakat kepada orang. Dia jadi berasa kata gapo? Zakat ni harta kita juga. Yang mari daripada titik peluh kita juga. Yang mari dengan sebab kita tak tidur. Yang mari dengan sebab kita boleh banyak ni buat kita kacau, buat kita tak berhenti daripada pekerjaan. Sehingga sampai kita sakit kepala, sakit demam, jatuh demam. Dengan sebab kita kerja terlajak, boleh ripa 2. Sebab itu harta zakat yang lebih daripada yang dia boleh saat ni, dia wasa hak diri. Saya nak buat tubik. RM1.25,000 misalnya kata. Saya ni RM25,000 nak buat tubik.
Ada 100,000. Kita kira kau jamin mah mula, tak kira jamin mah lah ni. Deh. 100,000 2,500. Kira mudah-mudah deh. Lah ni tak boleh kira lagu tu dah mah mahal. Yo jadi kau mahal. Deh. Dulu 100,000 kena keluar dah. Lah ni 100,000 tak kena keluar. Pasal apa mah mahal? Yo kena 130,000 baru keluar. Tapi keluar kali kena 3,000 dua dah lah. Ya kena banyak dah lah. Nah, 1,000 tu jadi 3,000 lebih. Jadi hak 100, hak lebih lagi tu hak dia, hak kita yang Allah surat tubiknya 2,500 tu je. Nah, tapi kita berasa, ni 2,500 ni kalau aku tak pun tak ada pihak kata gapo kat aku. Kalau aku nak ambil pergi beli gapo-gapo pun tak ada pihak kata gapo kat aku. Sahabat dia mari daripada pekerjaan aku. Sahabat dia mari daripada usaha aku. Sahabat dia mari daripada aku usaha kaca hijau gitu gini. Jadi harta zakat ni jadi saya untuk nak bui. Sahabat tu ramai di kalangan orang yang hijau, nego, yang tak keluar zakat belana. Kalau tak keluar zakat gini, ni adalah satu tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak waktu wong balo. Deh. Tuhan bagi rezeki. Sebab Tuhan nak tahu kelih kita boleh buat dak apabila kita gapo? Tuhan beri rezeki kepada kita yang luas, kita boleh duduk seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala kena kodok. Kalau kita tak boleh duduk seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala kena, kalau kita sani tu tak boleh nak buat seperti mana Allah Taala kehendak, Allah Taala pun tariklah rezeki dia tu lah bala. Neh. Kepak bagi yang kepak pula iaitu berbuat kanjie iyo akan taule, buat kencie iyo akan taule. Deh, buat kanjie ni Allah tinggal situ. Tukar bagi. Dan keempatnya apabila adalah mengikut lelaki akan isteri. Kalau bila masa dunia orang jati Allah kau retina bila nanti terimalah bala. Bila lagi learning. Nak buah rumah benar bini belaka dah. Nak tak sincai beli gapo? Bining. Nak royak gapo, nak buat gapo dulu, nak buat kerja tu. Bining. Sebab learning Allah beri kecerdasan kepada orang tina. Tengok kau nak tu. Tina haja. Orang jatuh nanti jadi lukma. Ya bapa Allah beri kecerdasan. Allah beri ke orang panggil bijak kepada orang tina. Sebab apa? Sebab Allah nak pelisuhkan orang jatuh. Allah Ta'ala nak kurangkan orang jatuh. Orang kurang. Tu kurang. Akhir-akhir ni, dunia akhir ni, orang tino 50 orang. Orang jatuh seorang. 50 ton kot. Deh. Orang jatuh kau sikit. Deh. Deh. Sebab tu, kalulah bila saat ni tu, orang jatuh. Allah kau orang tino. Yakni tok laki tu gialoh kau bining. Maka nanti tunggu bala daripada Allah lah. Dan bala daripada Allah nanti terimalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal ikut bining nak kara. Tak kira selehing tak selehing agama pun ikut bining takut kau bining. Jangan deh. Dan kelimanya, yang kelima pula, apabila adalah derhaka ia akan ibunya. Bila masuk orang derhaka ke ibu tak ambil cara, atau tak cara ke ibu, besar orang lain lebih daripada ibu bagi laki-laki. Maka pada masa ketika tu nanti tunggu terima bala daripada Allah. Sebab orang jantan ni terutama sekali dalam hidup dia adalah ibu. Kita orang tina terutama sekali dalam hidup kita adalah tok laki. Ni, sebab tu apabila lah ibu kita ni tak dicara. Bermakna apabila orang jatuh halah ke bining, ibu tu kan tak di taat lah orang panggil kata derhaka kepada ibu. Apabila derhaka kepada ibu, maka tunggulah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bini kata tak usah kelik lah, tak kelik. Kalau bini kata tak nak kelik lah lagi, nanti kita kelik nanti kita kelik kau tu kau ni. Dok. Tak kelik deh. Sebab tu
Orang jatuh ni terutama sekali mok. Sebab tu mok ni jangan deraka. Dan jangan deraka. Kalau deraka kau mok bila bermakna nanti tunggu bala daripada Allah SWT. Pekerjaan tak jadi berkat. Sebab apa? Sebab kalimah pepatah yang keluar daripada ibu tu adalah doa bagi si anak. Orang jatuh dan orang tino kau ikutlah. Orang yang jadi anak ni kena ingat deh. Kata kalau siapa dia ada ibu tu adalah keutamaan dah. Orang ada ibu ni adalah orang cok dia orang panggil. Orang yang dapat apa? Orang yang dapat hadiah besar di dalam hidup dengan dia boleh hidup sekali dengan ibu dia. Sebab apa? Sebab mulut ibu ni berkat kuat. Kalau yo kata gapo nak jadi seperti tu. Kita tak payah pergi cari tok guru, kita tak payah pergi cari babo, kita tak payah pergi cari gapo kalau kita ada ibu lagi di rumah kita. Sebab tak ada. Orang panggil kata kalau kecek pe ibu didoa oleh ibu bagi anak dia, tak ada. Orang panggil kata tak ada tabir lalu dah. Tak ada dinding, tak ada tabir. Tak ada dinding, tak ada tabir di antara doa ibu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita si ibu belaka ni, ada anak belaka dah mai duduk sini ni. Siapa dia yang tahu kata diri jadi ibu tu, ingat-ingatlah jangan doa jelek, jangan doa huduh kepada si anak. Jangan doa huduh ke anak ni. Jangan kecek huduh walau nak marah setara mana pun. Kena doa yang baik-baik. Kenapa? Karena mulut kita ni otomatik dia berkat. Dia khamat. Lebih daripada mulut baba-baba lagi. Kalau nasbah kita dengan anak kita. Dia tak ada dinding. Tak ada napih dah. Bukan kata doa ni naik. Malaikat bawa naik. Wagi ke malaikat tu wagi ke Allah. Dah. Pakai langsung pergi ke Allah. Dengar di Allah. Allah kabul lalu dah. Sebab itu nak gapo-gapo tak kena pergi cari jauh, cari ibu. Tak kena upah. Baba tu baba ning berdoa, upah ibu. Nah. Sebab tu orang ada ibu lagi tu dia orang panggil kata dia dapat hadiah yang paling besar. Nak royak kata ada seorang, nak royak kisah seorang ibu sani. Seorang waliullah. Namanya seorang waliullah tu nama apa tak ingat? Jurai. Nama Jurai. Dia nama Jurai. Jurai ni adalah seorang waliullah yang sentiasa hari-hari dia saning tu kepada ibadat kepada Allah. Sehingga siapa yang asingkan diri daripada dunia, daripada sangkom, daripada dunia ni asingkan diri, naik gi wak ibadat atas bukit ni supaya nak duduk senyap-senyap untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wak gi wak danga, wak basah di atas bukit. Mak dia duduk bawah, dia duduk atas bukit. Satu hari mak dia saat ni tu rasa nak berjumpa dengan anak dia. Dengan sebab ada satu masalah atau nak nanya gapo nak kecek kira lah. Dia pun naik di atas bukit untuk pergi padangan tempat basah hak Jurai duduk buat amal ibadat tu lah. Pergi sampai di basah tersebut kok pintu lah. Panggil Jurai. Buka pintu serta mau ada muka nak kecek. Pada ketika tu Jurai saat ni tu duduk tengah semaya. Tengah semaya sunat. Oh semaya kuat Jurai ni tak berhenti sehari-hari. Dia dapat dinamakan kata waliullah. Orang banyak beribadat kepada Allah. Duduk mak ya gitu sedekah ya duduk semaya sunat. Apabila ya duduk semaya saat itu, ya bunyi mak ya panggil. Jurai buka pintu setamu ada muka nak kecek dengan mung ni. Dia pun fikir dalam semaya, duduk semaya lah. Aku ni nak berhenti kau nak semaya. Nak berhenti untuk nyohok. Mak panggil kau yang nak terus semaya lagi. Aku ni nak berhenti kau dok. Mak dia duk panggil, apa ni Jurai ni tak jawab-jawab ni. Panggil pula sekali lagi, kau derah lebih daripada saat ni lah. Jurai, bukalah pintu ni, mak ada muka nak kecek dengan mu. Jurai pun sekali lagi mari mikir dalam semaya, 2 rakaat dah ni sayanya, nak berhenti.
sepatutnya aku berhenti ke, sepatutnya aku lanjutkan. Tapi dalam masa mikir-mikir lagu tuh, wasa saya ke semaya lagi ya. Wasa saya kepada semaya. Terlebih aku suka dengan semaya lagi pada dengan nyoh mok ni. Dek. Tapi semaya lagi tak dengar kata mok dia. Tak dengar nyoh tak apa. Mok dia pun nak marah lah kali yang ketiga. Jurai, buka pintu. Aku ada muka nak kecek denganmu. Jurai pun mari. Nak sudah lek dah. Nak berhenti kau. Kau tak saya berhenti. Belah aku tak saya berhenti dia tak saya berhenti Tak berhenti karena duduk ada semaya. Ya wasa terlebih utama semaya dengan panggilan daripada ibu dia. Kemudian dia tak berhenti. Maka mak dia pun naik darah panah. Aku letih-letih naik atas bukit mari ni panggil tak menyohok apa nama pelodah ni duk gaponya dalam ni. Mak dia dengan tak tahu cerita kau bapa apa nama saat ni tu, mak dia pun kata, "Jurai, hari ni aku minta doa kamu mu tak akan mati kecuali mu kena tengok kepada para penzina dulu. Mu kena ayat daripada tina zina dulu." Yang kata lagu tu. Murid lah mak dia. Dengan sebab panas sana tu lebih belakang daripada mulut-mulut mak dia sana. Mung tak akan mati Jurai kecuali mung diarak dihadapi orang tina penzina. Mak dia kata lagu tu kepada Jurai. Jurai kejut dengar. Mak dia pun lagi kelik. Mak dia kelik sana, kelik dengan sebab duka cerita. Anak dia tak orang panggil tak kanrap. Orang anak dia tak nyahok ni. Nak marah sana tu. Maka mak dia sana kelik pergi rumah dan didapati tempat Jurai duduk di atas pocok bukit tu ada satu tempat yang si gembala kambing duduk pero kambing juga atas bukit. Ya pero kambing ada satu tempat tu orang jatuh duduk pero kambing duduk malah kambing dia. Duduk cara kambing dia beratus-ratus ekor duduk pero kambing di atas bukit. Dekat-dekatlah dengan Jurai tu. Dan pada tiap-tiap hari orang jatuh penggembala kambing sana tu orang tino si penzina sagi dia seumur. Dan dengan pertemuan orang tino si penzina dengan orang jatuh jom malah kambing tu, jadi timbullah hubungi hara iaitu zina. Zina sana dengan duk gisari nanak hari, dengan duk berjumpa nanak hari tu, jadi timbul pertalian hara tu, wak jadi orang tino tersebut tu ngandung dengan tak ada tok laki. Ngandung lah. Dia bilang ngandung tu, maka dapatlah khobar ngandung. Kata ada seorang retino ngandung dengan tak ada pok, dengan tak ada ngandung, dengan tak ada duduk dalam pernikahan ni. Siapalah diraja. Siapa diraja? Raja negeri itulah. Apabila siapa di raja negeri itu pun panggil orang retino tersebut. Mari bapa ni tak nikah ni, duduk dalam hal keadaan berzina ni, kamu zina dengan siapa dia? Kamu gapo tanya orang retino tersebut. Tanya Tino saning, Tino penzina saning, Tino yang jahat saning tu. Raja tanya siapa dia jadi pok bagi budak ni. Nak ambil tindakan lah. Nak ambil tindakan, nak ambil orang panggil kata nak ambil hukum, nak tamtot. Orang jatuh yang wak jadi mung ni ngandung ni. Kena mung pun kena ambil gapo tindakan juga. Laki-laki yang buat dengan mung pun kena ambil tindakan juga. Siapa dia yang jadi tok laki? Dan apa dia yang jadi pok bagi budak ni. Deh. Wanuk siap dah lah. Dan ketika tu wanuk siap dah. Kemudian apabila lah raja tanya orang tino si penzina sani, maka si penzina sani tu pun jawab. Dia kata si Jurai jadi tok laki, jadi pok bagi budak ni. Yang enak lah. Yang enak dia kata Jurai jadi pok bagi jadi pok bagi budak ni. Aku berzina dengan Jurai. Aku pergi datang bukit sebab aku pergi cari Jurai, sebab dekat-dekat tempat duduk dia. Dek. Jurai mana? Raja tanya. Jurai yang mana? Jurai yang dikatakan wali. Jurai yang dikatakan ahli ibadah. Jurai yang katakan orang rajin buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah. Sebenarnya nakal, sebenarnya yo perangai uduh. Yolah buat aku, jadi aku ni mengandung gini jadi oyak. Raja dengan nak marah saning, suruh askar gerak Jurai lalu mari.
Askar rakyat askar mugi hancur tempat duduk jurai. Mugi hancur tempat buat ibadat jurai. Mugi hancur dangan-dangan dia tu. Mugi hancur bahasa-bahasa dia. Apa nama ni? Dikatakan orang yang beribadah kepada Allah tapi soalnya dia buat kerja keji. Kerja berdosa besar ni. Giba. Askar pun pergi sana ni tak kecek banyak. Ambil toko, ambil para katok. Habis rumah jurai, rumah bahasa jurai. Buat amat ibadah. Punuh habis licin. Punuh habis licin. Apabila punuh habis licin sana ni, heret jurai sana ni, belenggu tangan, belenggu kaki nak suruh pergi di kota raja tu lah. Dah, jurai kata mai apa ni gini ni. Orang tu atau raja suruh mari ambil mung di zina dengan orang tina nakal tu. Anak tu bi anak dah bayi duduk di pak raja kena pergi buat hukum dengan raja. Gini. Jurai sana ni, dia pergi. Gi saning orang pakat tubik mai tengok oh jurai ning yo ko zina dengan orang tino tubik orang tino mai penuh dan di kalangan orang tino tersebut ada banyak orang tino penzina. Kenalah ambilnya dak. Kenal. Dia tak salah kali. Tapi nak ada omok ni dia berkah. Jangan buat main-main. Dah, kita sebagai jadi ibu jangan main-main dengan anak kita. Dan jangan main-main perbuat terkecek pe kita. Kemudian jurai saning, ya gi saning dia pun ingat lah. Dia ingat ataning hak mak ya biasa doa kepada dia. Deh, ya gi dengan tenang siapa di kota raja. Raja kata, "Jurai, mung ni zina dengan orang tina ning kau?" Dia tanyalah. Maka jurai kata, "Dok, wahai raja. Dok, aku tak ada berzina dengan orang tina ning." Mung goyak lagu ni mana laktan? Orang tino ni jawab kata mung adalah pok bagi si bayi saning, si budak saning tu mung dia jadi poknya. Kemudian jurai kata, "Dok mana bayi tersebut?" Bermakna budak saning, anak zina ni dok mana? Nak leh. Mai aku nak tanya dia bawa anak yalah. Tak ada siapa tahap boleh kecek dak lah. Apabila budak tu ambil tu duduk atas riba mak dia tu. Raja kata duduk atas riba mak dia tu. Kemudian jurai kata, "Hei si bayi, siapa dia kau jadi pok bagimu si bayi?" Tanya budak kecil saat ni tu lah. Budak kecil saat ni dengar tak kedek Allah Subhanahu Wa Taala, tak siapa tahap boleh kecek, boleh kecek. Dia kata si penggembala jadi pok bagi aku. Si penggembala kambing tu jadi pok bagi aku. Itulah terai. Kata raja pun pelik, budak ni kecil lagi tak siapa tahap orang boleh kecek. Tak dapat boleh tutup ni. Sungguhlah wela. Dangan ya gimana dah? Mahacur habis dah raja. Bunuh habis dah. Dah. Raja kata, "Hei jurai, mu nak tak sekira aku nak pergi bangunkan tempat dudukmu dengan mah?" Raja kata, "Nak ke tak nak pergi bangunkan rumah yang kamu duduk buat ibadat di atas pocok bukit tu dengan mah?" Jurai kata, tak salah raja. "Mu nak ke tak?" Raja wi lagi kau senda. "Nak ke tak jurai? Kalau aku nak pergi buat tempat duduk mung tu, nak pergi buat rumahmu tu dengan perak." Jurai kata tak sah. "Pah mu nak gapo mu minta marilah jurai. Mu nak gapo mu nak huruf kuat lagu mana? Mu goyak mari ke aku jurai." Maka jurai kata, "Waklah seperti kalau tu ya." Dewa dangan. Wak dengan kayu gitu ya. Seperti kalau tu. Raja pun pelik. Raja kata, "Hei jurai, semenjak daripada mung mari, daripada kena pergi ke askar, sambil jadi mula di pala muka kota raja sampai ke tempat aku ni, aku tengok keadaanmu tenang je. Aku tengok keadaanmu tak ada using. Duduk dalam sentiasa senyum, duduk dalam sentiasa suka. Apa kok jadi lagu tu jurai?" Dia tanya kepada jurai. Jurai kata, "Sabit yang boleh aku senyum pasal aku tahu kata Allah telah kabul doa ibu aku. Sahabat ibu aku besok doa lagu ni nak jadi ke aku. Dek, itulah nak royak kata doa ibu ni rahmat. Hak kita kata bodoh budak ni. Bodoh sungguh. Bodoh. Jangan duk bodoh. Dek. Jangan duk. Kita tak ada niat nak doa kepada dia.
comok kita pelampak. Orang panggil kita kecek dengan tak ada sengeleng. Deh, jahat ni. Apa dah jahat gini ni? Kita katakan anak kita kecil ya. Anak kita 2 tahun. Ngenak bagai. Jahat sungguh budak ni. Tu. Jahat sungguh lah. Ya jadi pasal doa dah. Yang tubik daripada pepatah mulut kita. Ya jadi doa. Sabit tu kita kena dah baik-baik. Sabit tu orang zaman dulu kena dah dia buat. Tuah sungguh budak ni. Tuah lah. Padahal dia nak marah dia. Pasal budak tuah ni. Tuah. Kena ganti daripada kecek pe tu jadi kecek pe yang baik-baik. Pasal kita ni mulut keramat. Kita ni Allah SWT wik berkat teh. Kalau kita niat baik, doa baik kepada anak kita, doa sama. Nak kali sudah maya aku tak tinggal lah anakku 5 orang. Aku tak tinggal lah anakku 6 orang. Aku doa sama kepada anak aku. Sentiasa doa baik-baik. Maka dapat kejayaan habis anak kita. Dengan sebab doa kita. Tapi tu kena doa. Kena doa ni. Salah satu daripada nak buat jadi dapat kejayaan. Si ibu tu kena rajin doa ke anak dia. Dia kena rajin doa. Jangan duk kecek uduh. Jangan duk kecek gapo. Sebab tak ada tapih. Tak ada dinding. Di antara doa kita. Si ibu ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit tu kena amat-amat ti lah sikit dalam kecek pe tu. Kena jaga. Sabit tu orang yang ada ibu tu kena patuh taat kepada ibu dia. Kena patuh taat kepada ibu dia. Kena taat kepada si ibu dia. Tak boleh nak deraka. Kalau deraka bila Allah Taala kata tunggulah. Tunggu balok. Tunggu balok. Allah Taala nak tunggu balok lah. Dan bila kita tak besar kepada ibu kita. Habis kat tu deh. Yang kelima tu apabila adalah derhaka ia akan ibunya maka nanti tunggu bala lah. Yang keenam pula kita mai sambung minggu depan buatkan cia ia akan tahu lenyo. Deh, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya anak kita banyak. Ya tak suka belaka. Tapi kalau kita nak wi baik, bermakna matlamat tu law. Kita nak wi anak kita tu, nak wi anak kita berjuru. Tak apa, semua anak kuju. Tak apa. Tapi kalau misalnya ada tak sore, mai kata ma tolong doa lah ke kita. Kena sebut nama dah lah. Dan misal super dengan kata kija bagi anak seorang ni dengan seorang ni tak super dah. Kija ya lain-lain, perbuatan ya lain-lain. Dan matlamat ya lain-lain. Ya nak suruh kita berdoa nak sebut apa? Kena sebut dalam nama pasal anak kita ramai bukan anak kita sore deh. Gitulah. Habis minggu depan sambung dan yang kena deh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis kat tu. Hari ni kita ngaji lah sejak setengah bagi kita ngaji pada hari ni ambil sejak daripada pukul 9 sampai pukul 10.42 ni. Kita ngaji 2 utai kitab. Yang pertama berkenaan dengan fardu ain, di antaranya bagi Ummul Mukminin supaya nak jadi contoh teladan bagi kita. Jadi contoh bagi kita kata kita kena hidup lagu mana deh. Yang kedua pula kita ngaji kitab berkenaan dengan gapo cara-cara duduk orang Cina terhadap lelaki dan ketaatan kita, cara rumah tangga, maka kita tahu dah kata kita ni kena duduk sepatutnya lagu mana deh, dan seorang jantan pun kena duduk lagu mana. Insya-Allah kita boleh amal belaka dengan apa yang kita ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka hidayah kepada kita. Insya-Allah kita selawat, kita katut majlis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhi fa'azim sultanik. Allahumma ya daima fadl ala al bariyah ya basit al yadaini bil atiyah ya sahib al mawahib saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil wara sajiyah. واغفر لنا يا زال علا في هذه الليلة وكل الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.